hari ini Penandi Pelas Sekolah SK Seri Suria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina dan bersama saya Akif dalam buletin Seri Suria. Sesi 2023 telah melabuhkan tirainya. Sesi 2024 akan membuka tirainya dengan kehadiran murid-murid baru. Selamat datang kepada rakan-rakan baru kami. Berita pada hari ini adalah dengan tujuan memberikan maklum penting berkaitan program pendidikan prasekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Suria bagi sesi 2024. Sesi persekolahan bagi sesi 2024 adalah pada hari Isnin 10 Februari 2024. Jawatan Kuasa Prasekolah SK Seri Suria dipengerusikan oleh Guru Besar SK Seri Suria Puan Zuhaidah binti Borhan. Naib pengerusi adalah Encik Muhammad Fauzli bin Abu Latif, Guru Penolong Tabib dan Kurikulum Encik Muhammad Fitri bin Abdul Hamid, Guru Penolong Hal Ehwal Murid, dan Encik Ahmad Rajalia bin Muhammad Nashan, Guru Penolong Kanen Kurikulum. Guru penyelaras pula adalah Encik Muhammad Jamil bin Abdul Fattah. Puan Nur Dayini binti Baharudin pula merupakan setiausaha jawatan kuasa ini EJK bagi unit kelas sekolah ini pula adalah Puan Nurul Saliwati binti Mat Nuridin dan Puan Nurlama Nina binti Edi. Sisi prasekolah SK Seri Suria adalah sekolah unggul penjana generasi terbilang, manakala misi prasekolah SK Seri Suria adalah membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Latar belakang prasekolah SK Seri Suria dipersilakan wartawan kami dengan yang ada di lapangan. Terima kasih saudari pemberita. Baiklah tuan dan puan sekalian, saya kini berada bilik darjah Sekolah SK Seri Suria. Sekolah Kebangsaan Seri Suria mempunyai dua kelas prasekolah, iaitu prasekolah prestadi dan prasekolah wawasan.
Prasekolah Bestari diketuai oleh Cikgu Nur Taini binti Baharudin dan dibantu oleh Wan Nurul Salimawati binti Mat Nordin. Manakala prasekolah wawasan diketuai oleh Cikgu Muhammad Jamil bin Abdul Patah dan dibantu oleh Puan Nur Ramia Mia binti Edi. Setiap kelas menempatkan 25 orang murid 5 dan 6 tahun. Untuk pengetahuan semua, prasekolah mempunyai pelbagai aktiviti yang dijalankan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, prasekolah mempunyai pelbagai aktiviti yang dijalankan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mengetahui serba sedikit tentang aktiviti dan program prasekolah ini, kita sekarang bersama dengan Cikgu Nur Taini binti Baharudin. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah Cikgu ceritakan tentang aktiviti dan program di prasekolah ini? Boleh. Untuk pengetahuan semua, pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam prasekolah adalah berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kurikulum yang digunakan ini merangkumi pelbagai aspek kanak-kanak dari segi komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi. Dengan gabungan elemen-elemen ini akan melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Mata pelajaran yang akan dipelajari pula di prasekolah adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains Awal, Matematik Awal. Selain itu, pelbagai aktiviti luar dan aktiviti fizikal dilaksanakan dan disepadukan dengan mata pelajaran yang sesuai. Nilai-nilai kemanusiaan, keterampilan diri dan perkembangan fizikal dan estetika akan sentiasa diajar dan dibantu dalam setiap aktiviti dan program yang dilaksanakan. Oops, hampir terlupa saya. Di prasekolah juga ada kurikulum tambahan seperti pengurusan sisa pepejal dan amalan 3R, pendidikan keselamatan jalan raya, pendidikan civic, English language dan juga STEM. Wow, banyaknya Cikgu. Bagaimana Cikgu menguruskan semua aktiviti dan program ini? Memang agak banyak, tetapi ianya diuruskan dengan penggunaan jadual waktu yang telah disusun berdasarkan rancangan pelajaran tahunan. Dalam prasekolah juga, sesi pengajaran ada yang dijalankan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Selain itu, di dalam prasekolah, penilaian dilakukan dengan berbagai cara dan tiada peperiksaan tau. Penilaian murid adalah berdasarkan pemberian tahap penguasaan saja iaitu TP1, TP2 dan TP3. TP1 adalah yang paling rendah dan TP3 adalah yang paling tinggi dan ianya dinilai secara berkala untuk proses pemulihan. Soalan akhir dari saya, Cikgu. Apakah fokus utama pendidikan prasekolah? Okey, fokus utama kami adalah melahirkan murid prasekolah berprofil tinggi dalam akademik dan sosial. Murid berupaya bersaing di peringkat yang lebih tinggi, melahirkan murid yang berkeyakinan tinggi dan memastikan murid menguasai asas membaca, menulis dan mengira. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Sama-sama. Sekian dari saya. Saya kembalikan berita seterusnya ke studio. Silakan Aina dan Akif. Terima kasih Daniel. Berita seterusnya panduan pakaian rasmi prasekolah. Untuk pengetahuan penonton semua, prasekolah SK Seri Suria mempunyai dua jenis pakaian, iaitu pakaian rasmi dan pakaian aktiviti luar atau fizikal.
Untuk menenangkan bab pakaian ini, kami persilakan tetamu jemputan kami, Saudara Amirus, dipersilakan. Terima kasih Ainan dan Akil kerana menjemput saya untuk sesi ini. Baiklah, pakaian rasmi prasekolah bagi murid lelaki, t-shirt putih dan berkolar, lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju atas poket. Seluar sukan biru gelap. Kasut dan stokin berwarna hitam. Pakaian murid perempuan. Bertudung putih, t-shirt putih berkolar, lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju atas poket. Seluar sukan biru gelap. Kasut dan stokin berwarna hitam. Bagi murid yang tidak memakai tudung, rambut hendaklah diikat kemas dengan kemas. Pusing. Sekian dari saya kembalikan semula ke studio. Kita ke berita seterusnya. Waktu prasekolah adalah dari jam 7.30 pagi hingga ke 12 tengah hari. Murid berjalan masuk sendiri ke prasekolah mengikut laluan yang telah ditetapkan. Waktu pulang, guru dan PPM akan menemani anak di dewan sekolah selama 15 minit selepas waktu balik. Peraturan prasekolah, kehadiran murid hendaklah datang sebelum 7.20 pagi. Sesi minum pagi bermula dari jam 7.20 pagi sehingga 7.40 pagi. Kelas bersulai pada pukul 12 tengah hari. Ketidakhadiran murid hendaklah dimaklumkan kepada guru kelas, pembantu pengurusan murid, surat sijil sakit atau ketidakhadiran atas sebab-sebab peribadi hendaklah diserahkan kepada guru kelas. Murid yang demam, tidak sihat, tidak digalakkan hadir ke sekolah, terutama yang mengidap penyakit yang boleh berjangkit. Pakaian murid hendaklah memakai uniform yang telah ditetapkan. Murid tidak dibenarkan memakai perhiasan atau aksesori seperti subang, rantai leher, gelang dan jam sepanjang persekolahan.
Murid hendaklah memakai kasut sekolah serta stoking. Murid perempuan hanya dibenarkan memakai tudung berwarna putih. Murid tidak dibenarkan memakai getah cekak rambut yang berwarna-warni kecuali hitam, biru atau putih. Murid tidak wajib memakai penutup muka ketika di dalam kawasan sekolah, namun amat digalakkan memakainya. Makanan dan minuman disediakan oleh pihak sekolah sepanjang murid berada di sekolah. Sesi makan pagi bermula jam 10 pagi. Menu makanan adalah mengikut menu yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid tidak dibenarkan membawa sebarang makanan atau minuman kecuali air kosong. Ibu bapa hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah jika anak mereka adalah kepada sebarang makanan. Lain-lain peraturan rambut murid lelaki hendaklah pendek dan tidak berfashion. Rambut perempuan yang tidak bertudung hendak diikat dengan kemas. Ibu bapa penjaga wajib mengambil anak pada waktu yang ditetapkan, iaitu jam 12 tengah hari. Tiada khidmat penjagaan anak selepas waktu persekolahan. Segala masalah perlu berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Kehadiran ke sekolah adalah wajib setiap hari. Sekali lagi kita ke lapangan bersama wartawan kita Aisyah Dip untuk simulasi waktu datang dan pulang ke sekolah. Dipersilakan. Terima kasih studio. Sekarang saya berada di luar prasekolah dan akan melakukan simulasi masuk dan pulang dari sekolah. Kita akan berjalan sampai hujung. Jalan.
lemak. Aduh, jauhnya. Sekarang kita akan berjalan keluar jalan. Jangan keluar tanpa ibu bapa. Sekian dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Adib. Berita seterusnya, perancangan sesi 2024 menurut penyelaras prasekolah Cikgu Jamil menyatakan bahawa antara rancangan yang dirancang untuk sesi 2024 ini adalah mesyuarat permuafakatan, program membaca BM dan BI, sukan prasekolah, gotong royong, sambutan hari guru, sambutan hari kanak-kanak. Sambutan hari jadi, program bulan kemerdekaan, program STEM, program agama Islam. Selain itu, turut dirancang adalah perkemahan prasekolah, hari seni prasekolah, pertandingan pakaian beragam merdeka, persembahan tarian hari graduasi, hari bicara akademik, pertandingan memasak, hari usahawan cilik, pertandingan tulisan cantik, karnival prasekolah, projek petani cilik, projek 3R, kawasan sambil belajar. Baiklah, sampai di sini untuk berita hari ini.
Semoga kita berjumpa lagi di siaran akan datang. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.